Yo, kopi senang anten sanan. Jumpa lagi kali ini dalam video ini. Jadi terima kasih sekali lagi kerana terus berada di channel ini. Dan juga kalau belum subscribe, mungkin boleh subscribe. Okay, kemudian video ini boleh like ataupun share. Dan untuk kali ini saya bawakan satu lagi kasut daripada 19, yaitu kasut untuk larian trail. Disebabkan kasut sebelum ini yang telah saya review ataupun yang boleh berikan ulasan penuh adalah kurang sesuai. Saya dapati kurang sesuai untuk larian yang teknikal. So jadi saya telah dapatkan satu lagi kasut daripada 19, yaitu yang dinamakan sebagai Yuza Metahon. Okay, untuk kasut ini sebelum itu saya perlu nyatakan bahawa kasut ini saya beli sendiri, bukan dihantar ataupun disponsori dari mana-mana. Dan semua yang saya berikan dalam review ini adalah pendapat jujur saya sendiri. So jadi untuk kasut ini agak murah, dan sebab itu saya dapatkan dan saya akan cuba dalam larian. Kemudian mungkin saya akan gunakan untuk larian trail saya yang akan datang. So saya akan cuba dahulu dan kemudian kita akan balik ke studio untuk bincangkan apakah ataupun adakah kasut ini sesuai untuk larian trail yang teknikal. Okay, so jumpa lagi di studio. Sebelum saya gunakan kasut ini, saya akan gantikan insole dia, sebab insole yang asal dia adalah jenis Hexa Kush. So jadi pengalaman saya untuk Hexa Kush dia, insole sangat tidak selesa, terutama sekali untuk larian jauh. So jadi saya akan gantikan dengan insole daripada Ortus 8 yang ini, okay, yang tidak ada lubang, ataupun saya mungkin akan gunakan insole yang lebih lembut sedikit, okay, lembut sedikit, yaitu daripada Nike Pegasus 37. Okay, bagaimana dengan prestasi kasut ini saya akan ceritakan kemudian selepas saya gunakan dalam first larian saya. Jadi kita akan lihat performance kasut ini selepas ini. Jadi okay, kita akan jumpa lagi selepas ini.
selepas larian pertama saya tadi sejauh dalam 3 km saja trail. So jadi saya agak puas hati dengan performance kasut ini. Jadi kalau kita tengok warna dia putih lebih kurang. Saya sengaja untuk beli kasut yang berwarna putih ini. Untuk menunjukkan sejauh mana kasut ini akan kotor selepas digunakan. Dari segi grip dia saya ingat saya puas hati. Sebab lug dia agak dalam. Kemudian di bahagian depan dia ada grip yang lagi ataupun gigi begini, dan kemudian untuk menuruni bukit dia ada juga stopper di sini, di bagian sini yang saya kira agak berguna juga. Saya akan tes lagi kasut ini sama ada sesuai, tapi setakat ini saya agak puas hati sebab dia agak ringan. Tapi walau macam mana pun disebabkan bukaan kasut dia di sini, pasir-pasir akan masuk di kawasan sinilah sebab bukaan dia agak luas juga. Nah, saya perlu ikatkan dengan lebih ketat lagi supaya kasut ini dia akan lock di bahagian tengah kaki, di bahagian arch, supaya kalau untuk downhill dia tidak akan terus ke bahagian bawah. So jadi dia ada ruang lagi lah untuk 42. Ini adalah size 42, so ada ruang yang lebih kurang dalam 1 ibu jari lagi, supaya kalau untuk downhill, kalau downhill ini, so untuk ikat dengan lebih ketat di sini, dan dia bukan akan sampai ke bahagian depan kasut sangat. Supaya jari kaki tidak akan sakit ataupun mengalami hitam di kuku jari lah. Kembali ke studio. Review saya sebelum ini penggunaan kasut, sama ada saya akan gunakan user rakyat ataupun tidak. So nampaknya kasut itu kurang sesuai di lapangan yang teknikal dan mencabar. So jadi saya cuba pula kasut kategori murah dan pemilik, yaitu user Matterhorn, daripada 19 juga. Dan saya akan lihat sama ada kasut ini mampu di lapangan trail yang dikatakan oleh 19 sebagai moderate trails dan juga berlumpur. Saya telah gunakan kasut ini termasuklah 3 larian awal dan juga di Kadamayan Adventure Race 2022, yaitu satu dari acara larian trail yang mencabar di Sabah. Kemudian kalau untuk melihat video tersebut boleh tengok di channel, dan juga saya sertakan link kepada video tersebut. Baik, seperti biasa saya senaraikan larian menggunakan kasut ini dalam jadual untuk memberikan situasi penggunaan untuk kasut ini. Seperti yang saya tunjukkan dalam jadual, saya telah mencuba dahulu kasut ini dalam 3 larian awal untuk membiasakan diri dan juga mengetahui apa yang perlu saya ambil kira sebelum larian di Trail Kadamayan Adventure Race bagi kategori 32 km. Setelah 3 larian awal, ini yang saya dapati untuk persediaan tersebutlah. Yang pertama, insole asal yang ini Hexacush saya gantikan dengan insole biasa daripada Ortus 8 Hafius 1.2 yang ini. So kerana insole berlubang memang tidak sesuai untuk larian jauh seperti yang saya telah katakan sebelum ini. Jadi kalau plan untuk lari jauh, saya nasihatkan untuk tukar insole ini. Jadi yang kedua, pull tab. Dia ada pull tab sebenarnya di sini. Saya telah buka, saya tunjukkan video juga. Saya buka kerana dia dijahit di dalam. Saya rasa banyak kasut lain tidaklah dijahit ke dalam. Sepatutnya dijahit di luar lah. Sebab saya buka ialah saya dapat rasakan hotspot yang kurang selesa dan kemungkinan besar akan blister di bahagian Achilles. Jadi saya pun bingung sebenarnya kenapa 19 jahit pull tab ke dalam. So jadi jahitlah di luar. Lebih senang dan tidak mengganggu. Dan juga fast lacing system ini, iaitu tarik dan lock, boleh terbuka semula lama-kelamaan semasa berlari. Jadi saya perlu ikat lagi seperti yang saya tunjukkan supaya ikatan dia tidak akan ataupun locking ni tidak terbuka lah. Baik, secara ringkas spesifik kasut ni ialah saiz kasut ini UK 8 ataupun US 9 dengan panjang insole 27.5 cm. Berat bagi kasut ini setelah saya timbang secara manual 307 gram. Di bahagian atas di jenis mesh dengan lapisan getah di samping bermula daripada tengah ke toe box. Kemudian fast lacing
locking system di mana tali kasut dia bukan yang elastik, iaitu cuma tarik untuk ketatkan tali kasut. So kemudian lidah kasut jenis semi gusseted dengan lapisan getah di luar dan juga fabric di dalam. Okay, yang kita di dalam fabric dan lapisan getah di luar lah. Okay. So collar tumit tinggi, okay, nipis saja, cuma ada sedikit padding, form yang agak dimampatkan mungkin. Okay. Ada juga pull tab tapi saya buka dan tinggal sedikit saja yang ini. Dan terdapat juga lapisan getah di tumit untuk memberikan sokongan kepada tumit. Kasut ini boleh dibengkokkan di tengah kasut dan juga mudah dipulas. Okay, kemudian di bahagian toe, dia ada toe protection yang agak besar dan lebar berbanding dengan Uza Riot, dia cuma kecil saja. So yang ini lebih agresif. Baik, seterusnya untuk midsole, dia nipis saja, low profile, jadi kasut ini sangat kurang cushioning. Tinggi midsole tanpa insole ialah lebih kurang dalam 22 mm di tumit dan juga 17 mm di forefoot. So jadi saya anggarkan tinggi ataupun drop bagi kasut ini adalah sekitar 5 mm. Okay, so ukuran durometer, sebab dia agak keras, ukuran manual menggunakan durometer ialah dalam lebih kurang 45 ke 50 di tumit dan juga 50 ke 53 di forefoot. Kemudian di outsole, corak lug yang sedikit berbeza daripada kasut trail 19 yang lain. So dia agak kasar dengan size lug lebih kurang 4 mm. Baik, selepas larian di acara KR 2022, ini yang saya dapati daripada kasut ini. Dari segi keadaan fizikal, so ini yang kita boleh dapat lihat daripada kedua kasut ini. So sama saja di kiri ataupun kanan. Daripada putih bersih jadi kotor dengan bekas lumpur. So lapisan getah pun masih baik lagi. Okay, setakat ini masih baik. Tapi kita tengok di bahagian lidah kasut, fabric di dalam dia mulai terbuka lah. Okay, nampak ni. Okay, sebab mungkin dia digam saja dan bukan dijahit. Dan juga selepas insole ini, iaitu yang jenis Hexacush ditukar, okay, kasut ini nampak lebih selesa sedikit lah, walaupun berlari dalam keadaan basah, bermula di kilometer ketiga selepas menyeberang sungai. So kemudian tidak ada blister sama ada di toe ball ataupun lain-lain bahagian kaki seperti yang saya alami dengan kasut-kasut lain seperti Futo Excel, Gis Ekiden dan Hedge 1.5 untuk larian jauh. So jadi kalau lebih menghampiri 10 km, hotspot untuk blister akan terjadi. Saya juga bernasib baiklah sebab saya buka pull tab ni yang di dalam tu kan. Saya gunting, okay, seperti yang saya tunjukkan dalam video. Sebab dalam larian awal saja, 3 larian awal sebelum acara dia ada hotspot di hotspot blister di bahagian Achilles. So setelah dibuka, so bahagian belakang kaki saya lebih selesa lah sepanjang larian. Okay, corak lug juga di tapak banyak membantu di trail yang berlumpur, basah, berbatu kecil dan akar kayu yang agak teknikal. Okay, di 10 km pertama di KR 2022. So boleh tengok kepada video tersebut. Dan dalam acara itu juga terdapat bahagian di mana perlu berlari di jalan raya bertar. Saya dapati tapak kasut akan cepat rosak dan haus jika digunakan di jalan raya bertar. Jadi saya kira kasut ini sebolehnya digunakan di trail sepenuhnya bagi mengelakkan kerusakan di bahagian tapak. So boleh nampak di bahagian tapak dia bahagian tengah dan juga tepi kasut di tumit. Okay, so nampak di sini. Okay, sebab berlari di tumit semasa downhill dan juga di bahagian tepi, okay, dan di bahagian tengah. So kalau digunakan banyak ataupun section di trail tu ada bahagian yang bertar ataupun bersimen, so jadi kena berhati-hatilah, okay? Sebab dia akan saya kira cepat haus lah. Okey, di bahagian collar ini tidak ada padding dan okey jugalah sebab kalau ada padding mesti lambat kering kerana banyak melintas sungai di acara trail tersebut lah. Jadi tapi walaupun macam mana pun di collar ini bukan elastik ataupun yang terus mencengkam ke kaki ataupun di bahagian Achilles. Sebabnya ada batu ataupun pasir yang akan masuk ke dalam lah, okay? Di ruang terbuka di sekeliling collar. Dan kasut ini low profile, iaitu midsole yang nipis dan agak kurang cushioning. So di trail bertanah tidak masalah, tapi mungkin kurang selesa di laluan yang ada campuran jalan gravel berbatu tajam dan juga bertar.
ataupun bersemen yang keras permukaan dia. Okay, sebab dia sangat nipis. Akhirnya untuk apa dan siapa kasut ini? Kasut ini adalah untuk larian trail dari medium ke ekstrim yang berlumpur. Okay, dan kasut ini sesuai digunakan di trail sepenuhnya kerana tapak akan cepat rosak jika digunakan di permukaan yang bertar dan bersemen. Dan kasut ini juga boleh digunakan untuk larian trail mungkin sekitar 30 km ataupun kurang. Okay, bukannya ultra. Okay, disebabkan tapi mungkin bolehlah di trail yang ultra 50 km, tapi kalau perlukan cushioning, saya rasa boleh mencari kasut lain lah. So sebab itulah saya katakan apa kata kalau 19 gunakan misul daripada User Riot untuk Matterhorn bagi kasut larian trail ultra. Okey, untuk 30 km yang saya sertai di KR 2022, kasut ini saya rasa memadai bagi pelari yang dalam kekangan bajet daripada membeli kasut trail berjenama yang mungkin agak mahal. Okay, sebab kita tahu peralatan untuk trail lari ini pun bukan calang-calang juga kosnya. So jadi tepuk dada, tanya selera. Kalau mampu bolehlah ke peralatan ataupun kasut-kasut yang berjenama, tapi agak mahal lah. Berbaloi ataupun tidak itu kadang-kadang subjektif. So itu atas diri kita sendirilah. So jadi setakat itu sahaja ulasan saya kepada kasut trail budget ini. Bagi yang mungkin ingin mengetahui sama ada kasut ini sesuai ataupun tidak, semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit jawapan. Jika anda suka video ini, mohon like ataupun subscribe ke channel ini dan untuk terus maju. Sehingga kita bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.